Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersiaran lagi dalam rancangan Salam Baitullah 2016, Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah. Sejak hari pertama kita bersiaran untuk musim ke-7 ini, kita telah belajar dan mengulang kaji pengorbanan demi pengorbanan sejak zaman-zaman yang terdahulu, sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, sampailah pada Nabi Muhammad SAW dan juga insan-insan hebat. Insya-Allah selepas ini kita akan bicarakan tentang pengorbanan. Namun sebelum dari itu, tentu sekalilah saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan teman pengacara yang 2 hari lalu telah menyebutkan satu hadis, hari tasyrik ini hari makan, hari minum dan juga hari mengingati Allah. Macam mana Eliza? Dah banyak makan? Alhamdulillah banyak makan. Bukan saya seorang, saya rasa Ustaz pun banyak makan juga. Tadi licin pinggan kat dalam tadi tu. Alhamdulillah. Memang ibu saya kata jangan membazir. Jangan membazir. Yang penting cukup makan, cukup juga kita berzikir kepada Allah SWT, insya-Allah. Dan kita dah hari ketiga ni orang buat ibadah korban. Betul. Ijaz dapat dah daging korban? Setakat ni mungkin daging ni telah terkorban yang menyebabkan tak sampai kepada saya. Daging tu terkorban? Daging tu terkorban ya. Jadi tak dapat lagi Ustaz. Tak dapat lagi? Jauh-jauh. Allah, tak apa. Yang pentingnya kita berkorban. Betul. Yang penting kita berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk bincangkan isu berkorban atau terkorban, kita akan bersama panel kita yang hebat selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, sekali lagi rancangan Salam Baitullah 2016 ditaja oleh penaja utama kita Serai Mas Herbs Trading dengan jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Dan Alhamdulillah, studio kita pada malam ini disinari dengan warna-warna kuning. Cantik warna-warninya. Dari kumpulan Yasin Kampung Melayu Majidi Johor Bahru dan Helwa Daerah Kulai. Apa khabar kakak semua? Alhamdulillah. Perjalanan tadi clear ya? Alhamdulillah. Lepas ni pulang semula ke Johor insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah perjalanan datang tadi dan perjalanan pulang nanti insya-Allah. Dan seperti biasa juga penonton di rumah boleh menghubungi kita melalui Facebook Salam Baitullah atau hashtag Salam Baitullah 2016 ataupun sebentar lagi, nanti dulu, sebentar lagi angkat telefon hubungi 0322829062 22829062. Dan untuk membicarakan tajuk kita pada malam ini seperti mana disebutkan tadi, korban atau terkorban, kita bawakan panel yang hebat sekali lagi bersama-sama dengan kita Al-Fadhil Datuk Ustaz Badlishah Alauddin, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan Habibi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Tak apa, mari daripada Pahang lah. Macam hari itu saya punya soalan. Balik semula ke Pahang juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey Ustaz. Ya. InsyaAllah hari ini kita bincang tentang korban atau terkorban. Sempena dengan Hari Raya Korban, orang panggil. Korban. Dan kita baca dalam Suratul Maidah ayat yang ke-27, Allah SWT menceritakan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Cerita tentang Habil dan juga Qabil. Seorang diterima oleh Allah SWT, seorang lagi ditolak pengorbanannya. Dua-dua korban tapi seorang diterima, seorang Allah Taala tolak. Ustaz, apa kriteria ni sampai korban seorang ni Allah terima, korban seorang lagi Allah tolak? Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sahabat saya pada Tuan Said. Seterusnya yang diraikan para tetamu kita dari Johor Bahru, mudah-mudahan sihat. Seluruhnya seluruh para penonton kita sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di Sumatera maupun di selatan Thailand, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Ayat Al-Maidah 27, cerita masyhur tentang dua orang anak Adam dan Hawa, namanya Habil dan Qabil.
cerita Habil dan Qabil ini bukan sekadar dalam Quran, bahkan dalam seluruh agama-agama Abrahimik. Sama ada Yahudinya, Nasrani, semua ada cerita tentang Habil dan Qabil. Dan versinya sama saja, iaitu tentang sebagaimana kalau kita lihat dalam tafsiran kita lah, bagi dalam kitab tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, diceritakan tentang Adam dan Hawa, dia melahirkan seramai 40 anak. Maknanya dia mengandung 20 kali, 20 pasang lah anaknya itu. Ada yang kata 25 orang anak. Kemudian ada yang kata dia punya anak itu berurutan, lelaki, perempuan, lelaki. Kemudian lelaki, perempuan, lelaki. Begitulah susunannya. Ringkas cerita, anak-anak Nabi Adam ini ada yang popular dalam kitab-kitab. Macam Qabil, Habil, Seth. Ini semua yang popular. Orang putih dia panggil Cain dan Abel. Mana benda tu wujud. Nabi Syith, yang anak yang kelima, lahir selepas daripada Habil itu dibunuh. Kemudian Qabil, anak yang sulung. Kemudian ada adik-beradik, kemudian ada Habil. Kembar kepada Qabil namanya Iklima atau panggil Kalmana. Kembar kepada Habil namanya Labuda. Ini cerita yang kita biasa dengar. Pada ketika itu, zaman itu, dia kalau nak kahwin, dia kena kahwin silang kembarnya itu. Jadi Habil dengan Iklima, Qabil dengan Labuda. Ringkas cerita, Qabil tak nak sebab kembar tak berapa cantik. Dia punya kembar yang silang tu tak cantik. Dia nak dengan kembar dia sendiri. Jadi bila dah berbuat begitu, Allah Ta'ala perintahkan melalui Nabi Adam untuk dibuatkan korban. Jadi dua-dua buat korban. Habil buat korban, Qabil buat korban. Bila dua-dua buat korban, Qabil ni dia petani. Jadi dia hanya beri seikat gandum saja. Dan ambil yang buruk saja. Adapun si Habil, dia ni shepherd. Dia gembala kambing. Dia beri kambing yang gemuk-gemuk. Jadi bila korban itu diberikan, turun satu cahaya, ambil kambing. Sebab itu Al-Qurtubi meriwayatkan pada Sa'id bin Jubair, kambing yang diambil itulah diangkat dan dia kekal hidup, diturunkan kembali untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim AS. Ini satu riwayat. Jadi Allah Ta'ala pilih satu saja daripada korban itu. Apa sebab? Kerana yang satu tu bagi gandum, buruk-buruk, macam tak berapa ikhlas saja. Adapun yang Qabil ini, yang Habil, dia bagi yang gemuk-gemuk. Jadi itu perbezaan yang menyebabkan satu Tuhan tolak, satu Tuhan terima. Maknanya perbezaan yang besar kat situ adalah satu yang terbaik dibaginya. Ya, itu ayat yang paling sesuai. Ala kadar je lah, asal boleh aja. Macam mana Riza? Kita punya kuis pun nampaknya yang terbaik, insya-Allah. Yang terbaik. Cakap pasal yang terbaik, Ustaz, betulkan saya. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Maknanya sesungguhnya Allah menyukai seseorang hamba yang melakukan amalan itu dengan penuh itqan. Ma makna itqan? Masya-Allah. Maknanya dengan sehabis baik. Jadi kepada anda semua yang nak menyertai kuis, kena buat sehabis baik. Kita ada dua kuis di sini. Yang pertama, kuis harian. Kita nak beri anda semua RM200 setiap hari, dan satu lagi kita ada kuis terkumpul di mana anda kena kumpulkan 16 soalan bermula daripada 31 Ogos sehinggalah ke 15 September ini. Jadi seperti biasa kita akan berehat seketika. Sebelum kita berehat, apa kata kita saksikan dulu reaksi dari Tanah Suci. Selamat Hari Raya. Mak Uzir Batin, mak ayah tunggu saya balik nanti. Doakan saya perjalanan dengan lebih baik. Haji mabrur, insya-Allah. Ya, anak-anak apa kabar? Anak semua sehat di kampung. Bapak di sini alhamdulillah sehat selalu. Tidak ada halangan apa-apa. Jadi mengerjakan semua ibadah. Selamat Hari Raya. Pada isteri yang bersayang dan dua anak-anak serta keluarga dalam kampung, sahabat andai. Saya di sini adalah dalam keadaan sihat yang afiat. Ucapkan kepada mak saya Jasna binti Hasan yang berada di Jasim, Melaka, dan adik-adik saya, dan juga untuk anak-anak saya di Seri Manjung, Perak. Mungkin dia orang tengok nanti. Selamat Hari Raya Aidiladha. Untuk anak-anak, mak ayah alhamdulillah di sini sihat. So harap anak-anak sabar tunggu mak ayah balik. Itu je.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat para penonton. Salam baitullah yang dirahmati Allah sekalian. Kita selalu dihidangkan dengan makanan yang mempunyai banyak campuran herba rempah ratus. Selalunya makanan ini dijadikan sebagai menu istimewa. Masyarakat kita yang mempunyai banyak kandungan lemak, kalori dan zat-zat yang berlebihan. Kita hendaklah berhati-hati dalam pengambilan makanan dan mengelakkan dari mengambil makanan segera dan berlebihan. Jadi, untuk penyelesaian kepada beberapa masalah yang dihadapi, saya mengesyorkan jus Hidaygo Plus Collagen yang digelar sebagai raja segala herba keluaran syarikat Serai Mas Herb Trading. Jus Hidaygo Plus Collagen ini merupakan kesinambungan dari produk asal kami iaitu jus kurma Hidayah. Ia telah ditambah baik dengan mutu dan kualiti hasil gabungan bahan-bahan terbaik semula jadi. Campuran bahan-bahan sedia ada dengan penambahan buah-buahan dan 23 campuran herba terbaik digabungkan dan terhasilnya jus terbaru, jus Hidaygo Plus Collagen. Saya mengesyorkan agar setiap ahli keluarga perlu ada jus Hidaygo Plus Collagen ini dan perlulah diamalkan pengambilannya. Dapatkan jus Hidaygo Plus Collagen ini dengan segera di kedai-kedai jamu dan kios-kios berhampiran anda. Alhamdulillah, bersama lagi kita dalam rancangan Salam Baitullah, Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah, dan kita terus dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini, korban atau terkorban, bersama dengan Al-Fadhil Datuk Ustaz Badli Shah. Dan tadi Ustaz dah sebutkan tentang korban ni biarlah yang terbaik, Ustaz. Ya. Kan? Habil dengan Qabil itu adalah contoh sejak awal manusia diciptakan lagi. Ya. Kan, Ustaz? Jadi bila kita tengok dalam suratul Hajj pula, Allah Ta'ala beritahu, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala beritahu dagingnya, darahnya tak sampai pada Allah. Yang sampai cuma taqwa. Macam mana Ustaz tengok situasi orang yang berkorban tapi duk sebut-sebut, duk bangga-bangga dengan bilangan korban, kan? Setahun lepas saya buat seekor lembu, hari ni tahun ni 3 ekor lembu pula, kan? Cerita kat orang. Ataupun Ustaz, satu lagi sudut, korban tapi tidak ada takwa, melanggar pula perintah Allah SWT. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Yalah, kalau orang kat Amerika, dia memang suka ambil gambar, dia buat profile picture apa semua. Pergi Amerika, sini semua ya? Okey. Sini semua bagus semua. Dia Surah Al-Hajj ayat 37 kata para ulama tafsir perlu dibaca bersama dengan surah Al-Hajj ayat 34. Iaitu sebelumnya. Allah Ta'ala, ayat itu panjang, cuma di hujung tu Tuhan sebut wabashiril mukhbitin. Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat itu, dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat korban. Panjang ayatnya. Tapi di hujung itu Allah Ta'ala sebut, sampaikanlah berita gembira kepada mukhbitin. Ulama bahas siapa mukhbitin ini. Kata Ibn Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, Al-Mukhbitu ni orang yang tawaduk. Orang yang tak ada sifat takbur. Kalau boleh, orang tak tahu pun dia melakukan apa-apa ibadah, dia tak ada nak nawai tu show off tu, tak ada. Tak ada nak menunjukkan pada orang, yang mana dia menunjuk tu boleh membawakan kepada sifat takbur. Jadi Allah Ta'ala dia tak nak terima satu amalan yang ada sifat sombong, sifat mengiklan-iklan sampai orang jadi memuji-muji dia misalnya. Oh, hebatlah engkau korban begini. Dia tak nak. Kalau boleh, sedekah tangan kanan, tangan kirinya pun tak tahu. Kalau korbannya tu hanya bisik pada yang tu je, ini saya punya. Tapi tak ada dia cerita. Bukanlah tak boleh. Boleh. Syiar. Boleh nak ditunjukkan. Tetapi mukhbitun ini atau mukhbitin ni orang yang betul-betul tawaduk. Sebab itu asal perkataan mukhbitun ni daripada perkataan al-khabtu, wadi ataupun lembah. Mana macam kita jalan di tempat yang rendah, lembah, wadi, kita ada sifat berhati-hati, nak mengelak kira berjalan dan macam-macam. Kita ada berjaga-jagalah. Sebab itu kata Ibnu Ashur, sifat orang mukhbitun ini, pertama wajalul qulub inda zikrillah. Dia ni kalau mendengar dan ingat kepada Allah, bergetar jiwa raganya. Begitu dekat dia dengan Tuhan. Yang kedua, as-sabru ala adza fi sabilih. Dia sentiasa bersabar atas setiap ujian-ujian dan kesakitan yang menimpa dia. Wa iqamatus salah, tetap kekal taat menjaga sembahyang. Wa infaq min rizqi, dia tidak jemu-jemu berinfak daripada rezeki. Sebab itu cuba muhasabah. Kalau kita buat korban, sembahyang tak jaga, apa benda punya korban? Korban cap ayam lah namanya. Sebab sifat mukhbitun itu tidak ada. Maka nak buat korban, buatlah.
jaga hati. Jangan sampai orang memuji-muji dan menyebabkan kita jadi alpa dan leka. Jangan tiru macam orang Amerika. Ambil gambar masuk profil, dan lembu dan. Bukan tak boleh, tak seronok lah. Ya, wallahu a'lam. Okey, Eliza dah angkat-angkat tangan dah, Ustaz. Macam dalam kelas dah tanya soalan tu. Silakan. Saya memang ada soalan. Tapi sebelum tu tadi Ustaz cakap pasal hati. Patutlah orang Melayu kita selalu cakap kalau orang tu gembira, kita cakap dia senang hati. Kalau dia jealous, kita kata dia iri hati. Kalau dia ketawa, kita kata dia geli hati. Kalau kita nak balik kampung, mak kata hati-hati. Betapa penting jaga hati. Cuma saya dapat satu WhatsApp ni, soalan dia berbunyi begini. Tapi bukan tentang hatilah. Tentang binatang korban tu sendiri. Dia kata biasanya kalau kita nak buat korban ni, kita akan pilih yang terbaik. Tapi dia kata kalau kita pilih yang harga yang bajet mungkin rendah kat luar negara, contohnya macam Kemboja, boleh ke tidak Ustaz? Sebab sepatutnya bila kita nak buat korban tu kena bagi yang paling terbaik sekali. Tapi bila kat luar tu harga dia macam rendah sikit. Macam mana Ustaz? Bajet rendah. Teringat saya peristiwa zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dititahkan semua rakyat dia bagi bantuan untuk nak sumbang ke mobilisasi dana. Jadi rakyat dia termasuk bukan orang saja, termasuk jin, haiwan, semua datang. Diriwayatkan dalam satu peristiwa tu, gajah datang. Gajah datang bawa kerbau buat sumbangan dia. Kerbau datang bawa kambing. Kambing datang bawa ayam. Ayam datang bawa belalang. Belalang pun datang juga bawa semut. Beratur depan Nabi Sulaiman, takdirnya beratur sebelah, gajah dengan belalang. Jadi gajah bila dia tengok belalang bawa semut, dia macam sindir lah. Belalang, semut je. Belalang kecil hati lah. Jadi percakapan mereka didengari oleh Nabi Sulaiman. Lantas Nabi Sulaiman pun bersabda, Al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian tengok kadar kemampuan. Gajah datang bawa kerbau, munasabah tu saiz dia. Yang tak munasabah, belalang datang bawa gajah. Lebih besar daripada orang. Dan kata Nabi Sulaiman juga, kalau belalang datang bawa gajah, belalang datang bawa semut pun munasabah saiz dia. Yang lebih tak munasabah, kalau gajah datang bawa semut tu kedekut namanya. Jadi yang daripada Johor Bahru ni gajah-gajah semua ni. Walaupun harimau selatan, tetapi gajah jugalah. InsyaAllah dia orang tak korbankan semut. Ini semua gajah tu lembu yang paling besar tu dikorbankan. InsyaAllah. Dan kita nak melihat pula korban juga yang dilakukan di Kemboja oleh penaja bersama kita, Bank Rakyat. Sama-sama kita saksikan. Sempena Hari Raya Aidiladha, Bank Rakyat hari ini telah meneruskan penganjuran program kemanusiaan Kemboja 2016 buat tahun kedua berturut-turut dengan kerjasama Surau Al-Barakah dan Akademi Imam Syafi'i. Bersesuaian dengan peranannya sebagai Bank Koperasi Islam, Bank Rakyat sentiasa membantu masyarakat di dalam dan luar negara menerusi pelbagai inisiatif tanggungjawab sosial korporat. Program 3 hari yang bermula pada 13 hingga 16 September dipenuhi dengan aktiviti seperti ibadah korban dan pengagihan daging di Kampung Pratenong, Keh, Trekoh dan penyerahan sumbangan beras kepada penduduk Kampung Nelayan di Kampot. Mereka yang mendapat faedah daripada penyembelihan korban ini ialah terdiri daripada 56 buah masjid dan surau di wilayah Kampot. Surau-surau kecil akan diagihkan mengikut ahli qaryah masing-masing. Kami sangat gembira dan sangat ucapan terima kasih sebagai wakil penduduk Kampot ini. Kami banyakkan ucapan terima kasih dan harap pihak Bank Rakyat dan Akademi Imam Syafi'i terus kerja ini untuk membantu umat Islam kita di Kampot ini. Ibadah korban di Kemboja dapat memberi peluang umat Islam di sini menikmati daging sekurang-kurangnya sekali setahun. Ia juga dilihat dapat memberi manfaat kepada kira-kira 20,000 umat Islam yang tinggal di wilayah Kampot selain merapatkan ukhuwah antara rakyat Malaysia dan Kemboja. Pada tahun ini, warga kerja Bank Rakyat menyumbang 115 ekor lembu dan 49 ekor kambing untuk ibadah korban dan akikah di Kemboja dan 15 ekor lembu lagi untuk ibadah korban di Bangladesh.
Alhamdulillah, itulah dia kemeriahan majlis ibadah korban yang dilakukan di Kemboja oleh Bank Rakyat. Dan seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz tadi berkenaan dengan surah Al-Hajj ayat ke-37, tidak sampai daging dan juga darah, yang sampai adalah takwa. Dan sahabat saya di Mekah telah pun standby. Kita bersama-sama dengan Tuan Haji Nordin Hamid. Silakan. Terima kasih Eliza. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak, labaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ungkapan yang sering kali kami dengar ketika kami mula menjejakkan kaki ke tanah suci, kini sudah hampir tidak kedengaran lagi. Dan hampir 22,000 jemaah dari Malaysia, alhamdulillah, telah melaksanakan ibadah haji mereka dengan sempurna apabila selesai melakukan lontaran di 3 jamrah bagi nafar awal tadi selepas waktu subuh. Dan bagi mereka yang melakukan tani, mereka masih lagi perlu berada di Mina untuk melakukan lontaran, 3 lontaran terakhir sebelum mereka menyempurnakan ibadah haji mereka. Secara umumnya, alhamdulillah, semua jemaah-jemaah Malaysia lebih 22,000 bersama dengan jutaan umat Islam dari seluruh dunia, mereka turut sama mengerjakan ibadah haji. Dan kalau dapat saksikan ketika ini, sebahagian daripada jemaah haji di Tanah Suci ini turut bersama-sama dengan saya bertalbiah bagi menghidupkan lagi suasana musim haji pada kali ini. Alhamdulillah. Dan kalau boleh kami kongsikan, jemaah-jemaah Malaysia lebih 22,000 yang selesai melakukan nafal awal, selesai melakukan lontaran jamrah di 3 lontaran, akan mula bergerak ke Mekah dan juga ke Madinah. Dan tidak kurang juga bagi mereka yang selesai melakukan ibadah haji akan mula bertolak pulang ke tanah air, saya kira. Dan alhamdulillah, jika boleh saya kongsikan keadaan cuaca di sini agak redup ketika ini, dan sebahagian dari jemaah masih lagi akan tinggal di Mina, termasuk petugas media, dan juga sebahagian kecil daripada jemaah akan melakukan nafal tani, bermakna mereka perlu berada di Mina untuk melakukan lontaran di 3 jamrah bagi menyelesaikan ibadah haji mereka. Alhamdulillah, suka saya kongsikan untuk makluman baru-baru ini, ya, terima kasih. Baru-baru ini sidang media diadakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Jamil Her Baharom, menyatakan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, memaklumkan bahawa 5 daripada anggota ahli jemaah Malaysia tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah. Bagaimanapun, mereka akan diberi peluang dan keutamaan untuk menunaikan fardu haji bagi tahun hadapan jika sekiranya keadaan kesihatan mereka mengizinkan. InsyaAllah, kita doakan semoga supaya segalanya akan selamat. Dan sedikit perkongsian, jemaah pertama ataupun kumpulan jemaah pertama akan dijangka tiba di tanah air pada hari Ahad jam 11 pagi. Dan saya kira pastinya ahli keluarga ternanti-nanti kepulangan jemaah-jemaah haji kita yang merupakan insan-insan kesayangan mereka yang berada di tanah suci kembali ke tanah air, insya-Allah. Dan doakan kami di sini dapat membuatkan yang terbaik. Dan kalau dapat saksikan ketika ini ramai daripada kalangan-kalangan jemaah yang berada di sini berada bersama-sama kami. Jadi untuk saya kira setakat ini dulu dapat saya kongsikan dari Mina, kembali bersama rakan di pengacara di studio. Silakan Haliza. Terima kasih Tuan Haji Nordin, masya-Allah, meriah sangat-sangat kat sana. Ada background bertabiah, masya-Allah, nampak sangat gembira. Dan tahniah diucapkan kepada semua jemaah-jemaah di sana dah menjadi haji dan juga hajah. Yang paling penting kami doakan mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Kami kat sini berceria juga melihat VT yang ada di Tanah Suci Mekah. Dan seperti biasa, saya nak baca satu komen dari Dirini Jaafar. Assalamualaikum, salam Aidil Adha, selamat Hari Raya Korban, salam Baitullah. Setiap perjuangan mesti ada pengorbanan. Berkorban kerana Allah akan kekal, berkorban kerana manusia akan hilang. Hanya tinggal pengorbanan yang ikhlas akan kekal hingga ke jannah. Jadi kita sebagai hamba Allah SWT, ikhlaslah demi pengorbanan menunaikan ibadah kerana Allah dan juga Rasul. Baik, seperti biasa kita nak wawarkan kepada anda semua cara-cara penyertaan kuis terkumpul. Sudah menjawab soalan terkumpul. Pemenang akan diumum pada 30 September dalam majlis penutupan program Salam Baitullah 2016. Sila layari Facebook Serai Mas Herbs Trading.
sekarang ini saya berada di Mina, yang mana di sini adalah merupakan penempatan untuk kemah jemaah haji dari Malaysia. Dan tumpuan sekarang ialah tumpuan jemaah haji sekarang ialah ibadah melontar, yang mana pada tarikh 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah adalah tarikh untuk jemaah haji kita melontar. Jadi bersama dengan saya adalah jemaah haji dari Malaysia. Mungkin kita boleh berkenalan. Siapa nama Kak? Saya Siti Aminah binti Haji Aceng. Dari mana? Daripada Sabah. Daripada Sabah. Bahagian Beaufort. Daerah Beaufort ya. Macam mana keadaan kita di Mina ni? Alhamdulillah, kita nampak keadaan sangat selesa berjalan sebab kita tidak bertembung dengan mana-mana daripada negara-negara lain kan. Kita memang diatur dan kita berjalan mengikut apa yang telah dirancang oleh tabung haji lah. Kita ikut apa yang mereka jadualkan. Cuaca panas hingga mencecah suhu 43 darjah, 40 darjah. So macam mana keadaan akak sendirilah? Ya, alhamdulillah, walaupun cuaca begitu agak panas, tapi nampak kita boleh juga sesuaikan. Kita dapat menyesuaikan dengan keadaan di sini sebab kita tidak terlalu mendedahkan diri kita dengan keadaan di luar lah. Kita sini sihat ya? Alhamdulillah. Sihat. InsyaAllah. Okey, ini jemaah dari Sabah tadi ya? Ya, dari Sabah. Semua daripada Sabah ya. Alhamdulillah. Dan seorang lagi abang, apa khabar? Baik. Sihat ya? Sihat tu tak sihat lah. Suara pun sudah hilang. Suara pun sudah hilang. Maklumlah panas. Ya, panas. Tapi melontar sudah? Sudah melontar. Sudah melontar. Tunggu lagi dua lagi? Dua lagi. Dua lagi. Dua kali. Keadaan kita cuaca panas begini. So, jadi macam mana yang abang rasa? Saya rasa yang dua lagi tu tetap diteruskan. Akan tetap diteruskan. InsyaAllah. Semoga kita mendapat haji yang mabrur. Jadi ucapan kepada keluarga sedang menonton? Oh ya, kalau mereka sedang menonton sekarang, diucapkan selamat menonton kepada ayah dan ibu ada di depan sekarang. Jadi ucapan untuk mereka? Nak kabarkan apa untuk mereka? Untuk anak-anak? Sihat. Pakcik di sini sihat? Ayah di sini ada kurang sihat lah. Ya, kurang sihat. Kurang sihat. Tapi jangan bimbang. Jangan bimbang. Sentiasa hospital tabung haji pun ada di sini. Jadi kami sentiasa dijaga ya. Ya, sentiasa dijaga. Terima kasih. Baiklah, inilah dia di kemah jemaah haji Malaysia di Mina, dan inilah jemaah haji dari Sabah. Dan kepada keluarga yang sedang menonton ketika ini, alhamdulillah keluarga anda sihat di sini, dan cuma abang kita tak berapa sihat. Tapi walau macam mana pun, keadaan mereka sentiasa dipantau oleh lembaga tabung haji ataupun petugas-petugas tabung haji. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam rancangan Salam Baitullah, Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah dengan penaja utama kita Serai Mas Herbs Trading dengan jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Dan kita teruskan lagi perbincangan kita, korban atau terkorban. Ustaz, ada pasangan orang muda-muda bercinta, Ustaz. Kan? Kalau dia bercinta, biasanya dia kata kononnya lah, Ustaz, sanggup berkorban merentas lautan api. Kan? Sampai gitu sekali lah, Ustaz, ceritanya. Ustaz, ni korban ke terkorban ni, Ustaz? Ni budak-budak bercinta ya. Lautan api sanggup kurenangi. Lautan api sanggup direnangi. Ini semua mengarut belaka. TO panas pun tiup nak berenang lautan api. TO sejawa puh niup takut dengan panas, lagi nak cerita pasal berenang lautan api. Secara umum je bagi orang bercinta ini, dia tengah kemaruk ya. Jadi segala-galanya indah. Kalau kita nak kata ini korban ataupun terkorban, mari kita perhatikan. Kalaulah hubungan itu makin mendekatkan kita dengan Tuhan, itu insya-Allah bagus. Masalah makin menjauhkan. Jadi tidak ada pengorbanan, yang ada terkorban saja. Maka kalau dia nak sangat berenang di lautan api, maka nescaya dia dapatlah nanti berenang di dalam lautan api neraka pula nanti. Hanya sebab sembahyang Jumaat tak pergi, bantai pergi dating. Orang sembahyang raya pergi menengok wayang, misalnya contohlah kalau ada wayang waktu pagi. Jadi dia tak sesuai dengan kehendak agama. Dan hari ini pun kita tengok banyak perkahwinan. Bukan nak menakutkan orang yang nak kahwin, tidak. Tapi banyak perkahwinan nak mula-mula je manis. Lama-lama dah tak ada manis lagi. Dah ada kencing manis saja yang ada akhirnya. Dia tidak ada kemanisan itu lagi. Kami di Jabatan Agama tiap-tiap tahun berurusan dengan orang nak bercerai. Masa berkahwin dulu berkompang-kompang.
5-6 tahun kahwin, melempang-lempang dah akhirnya. Mana pergi pengorbanan itu tidak ada. Statistik cerai begitu tinggi, 70 kes satu hari. Dalam sebulan ada 2,000 kes. Cerai macam-macam pesen. Luar mahkamah ada, minta pasal ada, taklik ada, khuluk ada. Sebab itu, kalau kita nak tahu kita ini adalah suatu pengorbanan, maka korban itu artinya dekat dengan Tuhan. Maka jagalah hubungan kita supaya boleh menjadikan hubungan itu dekat dengan Tuhan. Itu korban yang sebenarnya. Itulah perkataan korban itu sendiri pun maksudnya datangnya daripada perkataan dekat. Ya, karib apa semua mendekatkan, dekat dengan Allah. Kalau jauh daripada Allah tu terkorban dan berenang lautan api lah jawab. Lautan neraka lah jawab. Berenang. Nauzubillah. Risau saya seram sebenarnya dengar saya sebut tentang lautan api neraka yang sanggup direnang itu. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita. Dan Heliza sendiri pun ada lagi soalan tu. Bukan saya seorang je malam ni Ustaz. Biasanya saya seorang je tukang tanya soalan. Malam ni Heliza sendiri pun banyak soalan ditanya Ustaz. Macam muka nakir pula Kiri kanan Ustaz. Kiri kanan. Marabbuka. Boleh turn saya tanya? Ya, silakan. Okay. Kalau kita tahu kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS diarahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Mungkin ada lagi pengorbanan-pengorbanan lain yang Nabi Ibrahim lakukan yang boleh kita contohi Ustaz? Wah, Nabi Ibrahim AS ini seorang manusia yang begitu hebat. Pengorbanan dia bukan kes dia diarahkan menyembelih anaknya sendiri. Pertama, Nabi Ibrahim dalam surah Anbiya ayat 69, Allah rakamkan peristiwa dia dicampakkan ke dalam api. Dia tak takut, dia tak tarik balik kenyataan. Dia tetap kena tindakan yang dia buat itu, dia kata tetap betul. Dan dalam hadis Bukhari sebut, ketika dia dicampakkan, dia hanya sebut hasbiallah wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik penolong aku. Dia memang berani berkorban. Yang kedua, Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Ta'ala sebut, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat dan dia melaksanakan benda itu. Never say no. 10 perkara ini, kata Ibn Jauzi, kebersihan. 5 pada muka, 5 pada badan. Nabi Ibrahim diarahkan trimisai, diarahkan berkomor, sedut air dalam hidung, gosok gigi, sikat rambut. Bagi kita, senyum je lah kalau diarah begitu. Tapi zaman Nabi Ibrahim nak sikat pakai apa? Nak gunting pakai apa? Tapi never say no. Dia diarahkan oleh Allah, jaga 5 kebersihan pada badan. Dia diminta memotong kuku. Dia minta membuang bulu pada kemaluan. Dia diminta untuk melakukan khatan. Diminta untuk cabut bulu ketiak dan mencuci tandas. Bayang nak khatan pakai apa zaman dia. Itu yang dalam riwayat sebut pakai kapak. Bayangkanlah begitu. Dia never say no pengorbanan Nabi Ibrahim. Semuanya dia buat. Semua dia buat. Ya, Ustaz. Begitu juga Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim untuk suruh orang buat haji. Dalam surah Al-Hajj ayat 27. Dia tidaklah kata, saya ni mana ada Facebook, tak ada WhatsApp. Macam mana saya nak ajak semua orang datang? Macam mana saya nak iklankan radio, TV? Walaupun dia duduk di Mekah, tapi dia tetap buat wa'adzin linnasi bil haji ya'tuka rijalan sampai habis ayat. Nabi Ibrahim dia punya taat pada Allah, dia tidak pernah berkata tidak kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena belajar. Pengorbanan Nabi Ibrahim atas beliau anak. Never say no. Cuba buat juga. Buat juga walaupun arahan tu dapat dalam mimpi, bukan Jibril datang, tak ada. Allah. Never say no. Itulah kita, terima kasih Ustaz, dan kita ada seorang tetamu yang cukup istimewa, tapi Masya bukan Allah. Tak ada kat sini ni kan. Ada di tempat yang lebih mulia dari kita. Allah. Dari Mekah Al-Mukarramah. Kita bersama dengan sahibus samahah Al-Fadil Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa tijaratan lan tabur. Terima kasih. Amin semuanya. Allah Datuk. Apa khabar di sana semua? Alhamdulillah. 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 Datuk, boleh mungkin sebenarnya mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman tahun ini yang berbeza sedikit dengan tahun lalu, dan juga mungkin sedikit nasihat untuk kami yang berada di Malaysia sekarang ini. Ya. Saya simpulkan seperti berikut. Setiap kali kita buat haji, kita akan dapat perkara yang baru. Pengalaman yang baru, begitu juga ilmu yang baru, sikap dan sifat yang baru. Biasa hidup. Liyashhadu manafi'a lahum. Jadi kita cuba ambillah manfaat yang begitu banyak sekali.
Menariknya kalimah manfaat itu digunakan dalam bentuk nakirah dan juga jamak yang memberi makna teramat banyak manfaat. Ya, Datuk. Ya. Adapun yang kedua berkenaan dengan Malaysia, saya merasakan bahawa kita perlu mengambil semangat pengorbanan yang ditonjolkan oleh Nabi Allah Ibrahim seperti yang dinyatakan oleh Datuk Badli Shah tadi. Dan juga kita perlu untuk mentahkikkan sifat pengorbanan dan juga mencari insaniyatul insan, kemanusiaan yang terwujud dalam manusia. Di saat manusia telah dikotori dengan sifat, iaitu sifat-sifat kebinatangan. Justru marilah sama-sama kita mentahkik sifat-sifat yang baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Semoga kita mendapat pengorbanan yang diterima oleh Allah. Amin, amin. Terima kasih banyak-banyak pada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Mudah-mudahan perjalanan pulang ke Kuala Lumpur perjalanan yang selamat dan mudah. Dan mudah-mudahan kita bertemu nanti insya-Allah di Malaysia, insya-Allah. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Dan kita terus insya-Allah, Heliza, ada pemenang kuis harian yang nak diumumkan katanya. Silakan Eliza. Sebenarnya ramai yang di luar sana dah tak sabar-sabar nak menantikan keputusan pemenang kuis harian. Jangan berdebar, sabar. Tahniah kita nak ucapkan kepada pemenang pertama iaitu Muhammad Fazil Abu Bakar dari Felda Kemasul Triang Pahang, dan pemenang kedua tahniah juga diucapkan kepada Sharifah Nur Emilia Said Ahmad Mustafa dari Kampung Kepayang Perak, dan yang ketiga tahniah juga diucapkan kepada Nur Zinani Mat Isa dari Pokok Senar Kedah. Jadi kepada anda semua masih lagi berpeluang untuk menyertai kuis harian. Ada satu lagi ni, anda masih berpeluang menyertai kuis harian. Jadi seperti biasa, apa kata sama-sama kita saksikan cara-cara penyertaannya. Menjawab soalan harian. Pemenang akan diumum pada hari yang berikutnya semasa siaran langsung program Salam Baitullah. Maklumat lanjut sila layari Facebook Serai Mas Herbs Trading. Mina, lokasi yang menghimpunkan jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Kebiasaannya, jemaah akan berada di sini antara 2 hingga 3 hari bagi menyempurnakan ibadah melontar di Kompleks Jamarat yang jaraknya berbeza-beza. Cabaran dan dugaan yang perlu mereka tempuh menjadikan jemaah lebih sabar dan sentiasa muhasabah diri demi mencari redha Allah dan mendapat haji yang mabrur. 7.5 km perjalanan pergi dan balik dari perkhemahan di Mina ke Kompleks Jamarat antara kemuncak haji yang paling memerlukan tenaga dan kekuatan fizikal. Saya Halipah Bujang dari Kuching, Sarawak. Dari Kuching, Sarawak. Kita keadaan sekarang ni, ya Allah, panas ya. Sampai mencecah 43 darjah Celsius. Keadaan jemaah kita, akak sendiri macam mana? Okey, alhamdulillah. Memang suasana cukup mencabar bagi saya. Tapi kita baru saja selesai melontar di Jamratul Kubra. Dan saya pun sendiri pun tidak menjangka yang keadaan di sini cukup panas. Bagi jemaah dan petugas yang melaksana nafar awal, mereka beredar meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah. Ia dibolehkan dalam Islam berpandukan alasan tertentu. Ya, seperti biasa
Ya, seperti biasa dalam Salam Baitullah, kita ada soalan dari para penonton. Soalannya oleh Puan di depan ni. Okey, Puan. Boleh perkenalkan nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hajar Rogayah binti Mak Taib daripada Johor. Ingin menanyakan satu soalan, Ustaz. Silakan. Apakah hukumnya menyimpan daging korban melebihi daripada 3 hari? Kami di sini hari ketiga ni, hari raya ketiga. Dan balik bagi besok dah hari keempat. Daging masih lagi ada tersimpan. Terima kasih, Ustaz. Kadang-kadang setahun, Ustaz. Macam mana tu? Setahun. Hukum asalnya tak boleh menyimpan lebih pada 3 hari tasyrik. Hukum asalnya ini berdasarkan pandangan daripada Sayyidina Ali dan Ibnu Umar. Sayyidina Ali pernah menyampaikan khutbah, qad nahakum an ta'kulu luhuma nuskikum fawqa thalathi liyalin fala ta'kulu. Hadis riwayat Muslim. Mana jangan kamu simpan lebih pada 3 hari. Ibn Umar kalau daging lebih 3 hari dia tak makan, dia tak nak dah. Tetapi larangan ini telah pun dihapuskan. Yang mana pandangan majoriti para sahabat, tabi'in, imam mazhab yang 4, dalil daripada Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari, Nabi pun sendiri 15 hari pernah dia simpan daging-daging di rumah dia. Jadi tak ada masalah. Lepas itu hari tasyrik ini hari menjemur daging-daging. Jadi setahun pun okey, jangan dibuang, sudahlah. Jangan membazir lah tu. Jangan membazir. Tak nak bagi kita orang. Tahulah kita orang ngerja. Itulah tadi pun Eliza sebut, dia kata dia pun belum dapat daging korban. Terkorban lah. Jadi dia tu hint tu sebenarnya tu. Ya. Kalau boleh bagi terus, senang. Bagi terus. Ustaz, bila kita sebutkan tentang pengorbanan ni, biasa je orang sebut tentang guru ibarat lilin, membakar diri, menerangi yang lain. Sampai gitu sekali, Ustaz. Boleh ke, Ustaz? Betul ke konsep korban ni sampai bakar diri sendiri tu, Ustaz? Secara umum itu hanyalah kata-kata orang Melayu kita. Guru ni begitu hebat sekali. Mereka umpama lilin membakar diri untuk menerangi orang lain. Ini tahap pengorbanan yang luar biasa. Bukan sekadar guru, bahkan tokoh-tokoh hebat dunia pun termasuk junjungan kita Nabi SAW berkorban diri. Asal daripada Mekah, orang tak suka, duduk merantau di Madinah, mengorbankan segala-galanya untuk nak menerangi orang lain. Guru-guru tengoklah kerja teruk. Siang sampai pagi sampai petang pergi sekolah. Anak di rumah bibi yang mengajar siang malam. Bibi yang mengajar. Bayangkanlah mereka korban. Sebab itu tak ramai anak cikgu berjaya. Tak ramai. Sebab dia sibuk nak menjayakan anak orang lain. Jadi kita hormatilah pengorbanan mereka ini. Bukan senang. Penceramah pun sama juga. Korban siang malam, pagi petang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Nak menerangi orang lain. Jadi kita hargai sajalah. Maknanya yang pentingnya kita kena hargai pengorbanan yang telah dilakukan. Dan Ustaz, kita ada pemanggil di talian yang nama menanti kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peminat setia Salam Baitullah. Saya Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Ya. Datuk, saya ingin sangat hari ini rezeki saya dapat jangan Datuk Bas. Terima kasih Datuk. Ada Ustaz pun Eliza pun bagi saya bercakap. Alhamdulillah. Pada dulu saya nak bercakap. Terima kasih. Ini soal saya ni, Datuk. Ya. Daging kalau orang tak bagi, kalau tak bagi korban kita kalau tak bagi boleh kita minta ke, Datuk? Lagi satu, saya pernah terjadi dulu. Saya minta daging pada seseorang, bukan tempat saya lah kan. Minta daging secebut adik saya, ada lagi tak? Dah habis sini semua untuk orang kerja je dia. Sampai terhina diri saya minta, dia kata semua untuk orang kerja. Lagi Ustaz, Datuk, saya ni dulu berkorban untuk keluarga, sekarang saya ni dah hilang penglihatan. Keluarga saya berkorban untuk saya. Itu soalan Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Saya terasa suka sangat saya dapat dengan Datuk, Datuk. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesian ya, kadang kita memerlukan kepada daging-daging tersebut, tapi ialah maklum saja, kadang-kadang tidak mencukupi untuk nak diberikan kepada semua orang. Jadi saya kira benda tu tak timbul masalah. Kalau nak boleh minta, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang di setengah Korea itu dia dah ada peruntukan untuk Korea dia, untuk anak-anak di kawasan dia. Jadi barangkali kita yang luar daripada Korea
susah sikit lah nak mendapat. Dia sama isu kubur jugalah. Korea lain nak tanam Korea lain. Bukan tak boleh, boleh. Tapi dia dah ada peruntukan dia. Cuma tak ada masalah untuk bagi orang yang nak mendapatkan daging korban, boleh. Sebab kalau untuk kita seorang makan, tak termakan dek kita. Biarlah kita bagi-bagikan kepada orang, elok juga. Itulah roh di sebalik pengorbanan itu yang sendiri. tujuan utamanya pengorbanan ini. Okey Ustaz, mungkin di akhir ni 2 minit insya-Allah kesimpulan dari Ustaz. Hadirin hadirat sekalian, korban ini kita bukannya sembelih lembu. Korban ini hakikatnya kita sembelih sifat binatang yang ada pada diri kita. Perangai tamak, halobo, semua perangai binatang-binatang yang ada pada diri kita. Ketika sembelih itu, kita niat, ya Allah, buanglah perangai-perangai binatang daripada aku. Korban bukanlah sebuah kesakitan. Korban adalah satu persembahan. Persembahan demi untuk nak mendekatkan diri pada kejayaan, nak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik, insya-Allah kalau kita sanggup berkorban, Tuhan akan dekat kepada diri kita. Selamat berkorban tahun depan insya-Allah. Selamat berkorban tahun depan Ustaz. Korban lembu lah. Tapi besok sebenarnya sempat lagi kalau dicari. Kalau sempat so, insya-Allah. Ada 1 hari lagi kan. Esok sampai ke waktu asar besok. Insya-Allah sebelum maghrib. Dan seperti biasa juga kita masih lagi bertakbir selepas solat. Selepas setiap kali solat sehingga selepas solat asar esok. Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khaira kepada Al-Fadhil Dato' Ustaz Badli Shah Alauddin atas penerangan yang cukup insya-Allah pada kita, dan mudah-mudahan kita akan dapat pengorbanan yang terbaik. Tadi Al-Fadhil Ustaz ada ceritakan tadi yang pertamanya tentang korban itu biarlah yang terbaik. Antara Habil dan Qabil perbezaannya adalah korban yang terbaik ataupun korban yang ala kadar saja. Yang keduanya tentang niat kita, biarlah niat kita niat yang betul dan ikut perintah Allah SWT. Nak selfie boleh, bukan tak ada boleh, selfie. Tak ada macam orang Amerika tu Ustaz. Macam Amerika. Tetapi biarlah jaga niat dalam hati kita. Jaga hati kita baik-baik insya-Allah. Dan yang ketiga tadi bila kita bicarakan tentang lautan api yang sanggup kurenang, ingat jelah lautan api neraka yang takkan sanggup kita renang. Dan mudah-mudahan kita juga dapat mencontohi pengorbanan mereka yang hebat sebelum daripada kita sampailah ke hari ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Fadil Ustaz dan Heriza sendiri. Bagaimana? Ya, maknanya kita kena buat dengan itqan, dengan sehabis baik. Dan sebagai penutup, saya izinkan saya nak berpantun. Biasanya Ustaz Bad selalu pantun. Boleh ke saya kali ni? Boleh silakan. Nah, ada reka-reka ni ya. Lembu kambing telah dikorban. Moga saksi depan Ar-Rahman. Moga bertambah takwa dan iman. Istiqamah dalam membuat amalan. Kita berkorban kerana Allah. Ganjaran akhirat kita nantikan. Esok episod terakhir Salam Baitullah. Ajaklah kawan-kawan, kakak, atuk, nenek semua sama-sama saksikan. Dan seperti biasa kita ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja utama kita iaitu Sraimas, Herb Spreading, Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba dengan penaja bersama, Bank Rakyat dengan kerjasama Tabung Haji, dan juga perabot kita dari Laura Home Furnishing, dan pakaian saya hari ini ditaja oleh Najah Butik, dan inner saya kat dalam ni pun warna hijau sama dengan colour baju pun dari Najah Butik, dan tudung shawl saya ini dari Alia Sarah. Tajaan pakaian Ustaz dari Dewi Sofia. Dan semestinya kepada para penonton yang datang hari ini, terima kasih kami ucapkan dari kumpulan Yasin Kampung Melayu Majidi Johor Bahru, jauh ya Masya Allah, dan juga Helwah daerah Kulai. Mudah-mudahan selamat sampai di Johor Bahru balik nanti insya-Allah. Itu saja dari saya Ustaz. Ya, kalau tadi Heriza berpantun mengikut aura sebenarnya Ustaz Datuk Badli Shah. Betul. Saya pun nak jawab pantun beliau. Beliau tadi hujung pantun beliau sebut esok episod terakhir Salam Baitullah. Ajak datuk, nenek, kawan, keluarga semua sama saksikan. Moga kru dan tetamu diberkati Allah. Ilmu yang berkat kita harapkan. Amin. Boleh ke tu kemas, saya kemas. Risau sebenarnya berpantun sebelah jauh pantun. Kemas. Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton Salam Baitullah yang telah menyaksikan dan telah mengambil manfaat sebaik-baiknya insya-Allah sejak episod pertama sehingga malam ini. Esok episod yang terakhir Salam Baitullah musim ini, kita ada tetamu yang sangat istimewa iaitu Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dengan tajuk yang beliau akan bawakan esok, Haji Perpisahan. Saya
tengok tajuk ni pun sedih Ustaz. Sedih, Kan? ya. Haji perpisahan. Bukan sekadar perpisahan Salam Baitullah esok, rancangan ataupun episod yang terakhir untuk musim ketujuh ini, tapi juga tajuknya pun kita akan bicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan haji perpisahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa esok ulangan episod malam ini pada jam 2 petang insya-Allah, dan pastikan esok pada jam 8.59 malam pastikan telah melekat di hadapan skrin TV masing-masing. Kita mudah-mudahan kita akan dapat manfaat, dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Pastikan sehingga esok kita saksikan rancangan Salam Baitullah, kemuncak ibadah cahaya hikmah. Minta maaf jika ada salah dan silap daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لبيك